Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 3 bab 1 kedatangan kuasa barat. Baik, hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita untuk subtopik 1.2 iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, sebelum tu kamu boleh terus merujuk kepada buku teks ataupun buku teks digital kamu pada muka surat 10. Okey, baik, saya teruskan lagi. Okey, sedikit pengenalan lah untuk 1.2 ini. Jadi kalau kamu tengok di hadapan kamu ini ada tiga gambar, gambar logo lah, logo. Kita kata logo orang kata apa, syarikat yang pernah ditubuhkan oleh kuasa barat pada suatu masa dahulu untuk memonopoli perdagangan di dunia lah. Okey, yang pertama ini adalah gambar syarikat, logo bagi syarikat Hindia Timur Inggeris yang ditubuhkan di England pada tahun 1600, yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh British. Yang kedua adalah syarikat Hindia Timur Belanda yang ditubuhkan dan diberi monopoli perdagangan di bahagian timur. Dan yang ketiga adalah pada tahun 1664 syarikat Hindia Timur Perancis yang telah ditubuhkan oleh Perancis untuk berdagang di Asia. Jadi kalau kamu tengok kat sini ada beberapa syarikat yang telah ditubuhkan oleh kuasa-kuasa barat untuk memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Melayu dan di serata Asia. Okey, saya teruskan lagi. Okey, kestabilan dan kemakmuran negara kita ni menyebabkan kuasa-kuasa barat ni berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Jadi dulu penjelajahan orang Portugis ni telah membawa mereka ni sampai ke Asia. Manakala orang Sepanyol pula menjadi saingan utama kuasa-kuasa penjajah pada abad ke-16. Tapi pada abad ke-17 kuasa-kuasa barat seperti Belanda, British dan Perancis ini telah bangkit dan berkuasa dalam merebut kekayaan dan juga tanah jajahan di seberang laut. Jadi alam Melayu ni dia menjadi lubuk lah ataupun sasaran utama kedatangan orang Eropah dengan matlamat mereka untuk mencari sumber rempah ratus dan juga menguasainya. Okey, saya teruskan lagi. Baik, kalau kamu tengok di dalam buku teks kamu pada muka surat 10, peta ini dia menunjukkan kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Jadi kalau kamu tengok sini ada empat kuasa barat ni. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, ada Belanda, ada Sepanyol, ada Inggeris dan juga ada Portugis. Jadi mereka ni mempunyai laluan-laluan mereka tersendiri untuk datang ke alam Melayu. Jadi kalau kamu tengok di sini kamu boleh fahamlah. Ini beberapa tempat yang telah menjadi persinggahan mereka lah dalam usaha mereka untuk merebut kekayaan dan juga tanah jajahan mereka di seberang laut. Kamu bayangkan ni, daripada sini boleh pergi ke alam Melayu. Okey, saya teruskan lagi. Okey, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, pada abad ke-16 ni dia orang kata merupakan zaman kegemilangan bagi kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol. Jadi ada beberapa sebab yang telah menarik perhatian mereka untuk datang ke alam Melayu. Okey, ni kamu boleh tengok pada muka surat 11 ya. Yang pertama adalah kerana barangan mewah. Jadi mereka ni berminat untuk mendapatkan bahan-bahan macam rempah ratus, minyak wangi, emas, batu permata, perak dan sebagainya, serta hasil hutan yang banyak ada di alam Melayu. Manakala kalau orang Eropah pula,
mereka lebih gemar mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan juga tembikar. Okey, selain itu juga alam Melayu ni dia terkenal sebagai pusat pengumpulan barang, sekaligus ia menarik kuasa barat untuk datang pada abad ke-16. Okey, kalau seperti yang kita tahu, di alam Melayu ni merupakan orang kata apa, pusat untuk mengumpul bahan-bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan China. Jadi secara automatik ia menarik minat kuasa-kuasa barat untuk meletakkan syarikat perdagangan yang telah ditubuhkan mereka menguasai laluan ini. Okey, seterusnya ini kamu boleh tengok pada muka surat 11. Selain daripada itu juga di kawasan di kawasan alam Melayu ni juga sesuai menjadi pelabuhan persinggahan kerana terdapat angin monsun barat daya dan juga angin monsun timur laut yang memainkan peranan penting bagi menentukan masa setiap pelajaran. Jadi kuasa barat ni memerlukan pelabuhan yang sesuai dan juga tempat berlindung sementara menunggu peralihan bagi angin monsun. Selain daripada itu juga mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk mereka ni baiki kapal mereka, isi air, ambil makanan dan juga untuk membaiki kapal sebelum berlayar ke Kanton. Selain itu juga seperti yang kita tahulah, kuasa-kuasa barat ni dia bermatlamat utama untuk menyebarkan agama Kristian. Selain daripada itu, matlamat mereka ni adalah untuk kekayaan keagamaan dan juga kemasyhuran. Okey, kamu boleh tengoklah pada buku teks digital kamu ataupun buku teks kamu. Ni ada gambar kat sini. Ada gambar yang menunjukkan dua buah negara yang menunjukkan Sepanyol dan juga Portugal merupakan dua buah negara Kristian Katolik yang menekankan usaha dalam menyebarkan agama Kristian di seberang laut. Okey, seterusnya. Okey. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan juga ke-18. Kenapa datangnya kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18? Tadi kita tengok pada abad ke-16. Sebab apa? Sebab mereka nak merebut barangan mewah, mencari pusat untuk pengumpulan barang, menjadi sebagai tempat pelabuhan persinggahan, menjadi antara matlamat mereka untuk menyebarkan agama. Okey, pada abad ke-17 dan ke-18 pula, mereka ada tujuan lain untuk datang ke datang ke alam Melayu. Okey, masa abad ke-17 dan abad ke-18 ini, kuasa-kuasa barat seperti Belanda, British dan juga Perancis pula yang bangkit sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kita kena tahu kalau abad ke-17 ni sebab apa mereka datang. Okey, salah satunya adalah revolusi perindustrian. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, negara-negara di Eropah ni macam Jerman, Perancis, mereka ni menjadi negara perindustrian seperti Britain. Jadi masa tu berlaku revolusi perindustrian. Jadi dasar-dasar kuasa barat ni dia banyak merubah corak mereka untuk mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan bagi mendapatkan bahan-bahan mentah untuk keperluan kilang dan juga perusahaan mereka secara berterusan. Jadi revolusi perindustrian inilah yang membolehkan mereka ni mengeluarkan barang besar-besaran. Dah ada kilang pada masa itu dan boleh bantu mereka untuk meluaskan lagi pasaran barang-barang mereka dan memaksimumkan keuntungan. Jadi pada abad ke-17 dan abad ke-18, kedatangan kuasa barat ini antaranya adalah disebabkan revolusi perindustrian. Ini kamu kena tahu. Okey, seterusnya pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ini lebih moden lah. Okey, kenapa kuasa barat ni datang ke alam Melayu pada abad ke-19 dan abad ke-20? Yang pertama adalah disebabkan oleh perkembangan industri
Kereta, kamu boleh tengok pada buku teks digital kamu pada muka surat 13. Okey, pada abad ke-19 dan abad ke-20, masa tu mereka dah ada mencipta kenderaan iaitu kereta. Jadi kereta ni dia ada banyak komponen daripada kereta ni. Ada bahagian yang menggunakan besi, ada bahagian yang menggunakan getah, contohnya macam tayar. Okey, jadi seperti yang kita tahu, di kawasan-kawasan di Asia ni kita kata, terutama negara kita lah, tanah dia sangat luas, subur dan iklim dia sesuai untuk tanaman-tanaman seperti getah contohnya. Jadi pada abad ke-19 dan abad ke-20, perkembangan industri kereta ni menyebabkan mereka mempunyai permintaan tinggi untuk getah asli. Jadi mereka datang ke Asia ataupun alam Melayu ni untuk mendapatkan getah bagi membuat tayar. Okey. Yang kedua adalah kesuburan tanah dan juga kekayaan hasil bumi. Seperti yang kita tahu di alam Melayu ini, contohnya negara kita lah. Jadi dengan iklim kita yang sesuai ni, banyak orang kata apa, tanaman yang dapat orang kata apa, hasil dia dapat didagangkan. Selain daripada tu, negara kita ni, contohnya negara kita kaya dengan pelbagai hasil bumi. Contohnya biji timah, emas, petroleum, arang batu. Jadi menarik minat kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, yang seterusnya kamu boleh tengok lagi pada muka surat 13, industri mengetin. Pada abad ke-19, ada satu ciptaan baru di Amerika yang menggunakan biji timah dalam industri untuk tinkan makanan. Kalau dulu-dulu sebelum wujudnya industri mengetin ni, makanan tu tidak dapat disimpan dengan lebih lama. Jadi hasil daripada ciptaan baru di Amerika Syarikat ni, mereka menyebabkan mereka memerlukan lebih lagi sumber asli, orang kata apa, seperti biji timah untuk industri tinkan makanan dan juga minuman. Selain itu untuk membuat bumbu rumah dan juga tong minyak. Jadi hasil daripada itu menyebabkan kesan kepada biji timah, harga biji timah melambung tinggi. Jadi pada selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah ni di negeri-negeri Melayu ni bertambah pesat. Itu antara sebab kenapa orang kata apa, hasil kekayaan di alam Melayu ini menjadi rebutan kuasa-kuasa barat yang datang ke alam Melayu. Okey, seterusnya pembukaan terusan Suez. Terusan Suez ni dibuka, dia menjadi shortcut lah. Dia menjadi shortcut yang menghubungkan orang kata pelabuhan Suez di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah, yang mempercepatkan hubungan perdagangan. Kalau kamu tengok contoh daripada sini mereka lalu dekat terusan Suez ni, terus boleh shortcut potong melalui Laut Merah terus sampai ke alam Melayu. Okey, jarak dia setelah terusan Suez ni dibuka hanya 8,000 batu sahaja. Kalau sebelum tu mereka melalui Tanjung Harapan, jaraknya adalah 12,400 batu. Jadi apabila dibuka terusan Suez ni, dia lebih merancakkan lagi urusan perdagangan. Jadi perdagangan antara alam Melayu dan juga benua Eropah ni makin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Ini kamu kena tahu nama terusan Suez ni. Kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya. Pada abad ke-19 juga dicipta kapal wak. Jadi kapal wak ni dia dapat jimatkan lebih banyak kos kerana dia lebih cepat. Selain daripada itu, kapal wak ni dia dapat memuatkan muatan yang banyak. Jadi secara automatik benda ni dapat menjadikan kos tu lebih mudah dan murah. Ni kamu boleh tengok dalam konteks kamu pada muka surat 14 ada gambar pembinaan kapal berkuasa wak yang menggantikan kapal layar. Okey, seterusnya
Apa lagi faktor yang menyebabkan kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20? Persaingan antara mereka sendiri. Macam yang cikgu cerita tadi, pada abad ke-16. Masa abad ke-16 apa? Orang-orang Spanyol dan juga orang Portugis. Tapi abad ke-17 menyaksikan kebangkitan Belanda, British dan juga Perancis. Jadi wujud semangat persaingan antara mereka ni sampai mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi bila tanah atau jajahan mereka ni semakin luas, jadi semakin tinggi sanjungan yang diperolehi oleh kuasa barat ini. Kalau kamu tengok ni gambar ni, gambar ni dia menunjukkan perang Amerika Syarikat dengan Sepanyol yang berlaku di Filipina. Sampai Filipina mereka berperang untuk merebut kuasa kawasan jajahan. Okey, yang kat bawah ni pula, ni kamu boleh tengok lagi pada muka surat 15. Ini adalah gambar yang menunjukkan usaha memasang kabel telegraf di lautan Atlantik menggunakan kapal. Jadi pada masa itu, pada abad ke-19 ini telah terciptanya telegraf yang membolehkan ahli perniagaan dari benua Eropah dan Amerika untuk berhubung dengan ejen ataupun wakil mereka di tanah Melayu lebih cepat. Kita boleh kata macam telefon lah, atuk pada telefon pada masa dahulu. Kalau zaman sekarang dah canggih kan, semua di hujung jari, dah tak ada wire, dah tak ada apa dah. Tapi dulu mereka terpaksa buat macam ni untuk berhubung pada jarak yang jauh. Okey, yang terakhir adalah slogan beban orang putih. Jadi kuasa barat ni dibahasratlah untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Jadi mereka menggunakan macam-macam slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Antaranya adalah beban orang putih. Mereka berhujah bahawa peradaban mereka ni lebih tinggi berbanding kebudayaan penduduk yang dijajah. Dan tujuan apa? Tujuan untuk mewajarkan tindakan dia menjajah. Okey, kuasa Perancis pula dia menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia, bukan barat yang dianggap mundur. Okey, jadi ni kamu kena tahulah, kadang-kadang dia ada ditanya dalam soalan. Okey, baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa pada kelas yang akan datang untuk subtopik 1.3. Okey, kepada pelajar cikgu, sila siapkan tugas yang telah cikgu berikan. Gunakan rujukan buku teks digital kamu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Bye-bye.